Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anda apakah itu ultrasound atau lebih dikenali sebagai funsa? Menurut Kamus Dewan dan Pustaka, funsa adalah seseorang yang membawa alat kelamin. Kalau menurut istilah perubatan, ia dikenali sebagai sulur hermafrodit. Menurut istilah ulama fiqh, ialah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin atau tidak mempunyai kedua-duanya dan hanya mempunyai lubang untuk membuang air kecil sahaja. Khunsa menurut ulama fiqh terbahagi kepada dua, iaitu khunsa muskil dan khunsa ghairu muskil. Khunsa muskil ialah individu yang tidak dapat dikenal pasti jantinanya sehinggalah akhir balik. Manakala khunsa ghairu muskil ialah khunsa yang dapat diklasifikasikan sama ada individu tersebut lelaki atau perempuan melalui tanda-tanda datang muhid ataupun saluran mana individu itu mengeluarkan air kencing. Manakala khunsa menurut ilmu perubatan moden terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama, female pseudohermaphrodites, di mana pesakit mempunyai kromosom 46XX. Pesakit mempunyai kromosom wanita namun mempunyai ciri-ciri organ luaran seorang lelaki. Manakala male pseudohermaphrodites, pesakit mempunyai kromosom 46XY, mempunyai kromosom seorang lelaki namun ciri-ciri organ seksual luaran sama ada tidak menunjukkan pesakit seorang lelaki ataupun menunjukkan ciri-ciri seorang perempuan. Dan yang ketiga adalah true gonadal intersex. Jenis ini dikenali sebagai true hermaphrodites kerana pesakit mempunyai kedua-dua tisu ovari dan testis yang dikenali sebagai ovotestis. Pesakit tidak dapat ditentukan, sukar untuk ditentukan sama ada jantina lelaki atau perempuan. Manakala jenis yang keempat adalah complex or undetermined intersex. Pesakit mungkin mempunyai kromosom yang berlebihan seperti triple X ataupun 47XXY dan sebagainya. Pesakit ini mudah untuk ditentukan jantinanya berdasarkan perkembangan organ seksual dalaman dan luaran. Namun disebabkan kekurangan hormon, kemungkinan besar perkembangan seksual mereka terbantu. Cara menentukan jantina khunsa. Ibnu Qudamah telah menulis dalam kitabnya Al-Mughni dan menggariskan dua jenis khunsa. Yang pertama khunsa sebelum balik dan yang kedua khunsa semasa dewasa. Khunsa sebelum balik kita bagikan ia kepada tiga bahagian. Yang pertama sekali kita lihat yang alat sulit mana yang berfungsi. Jika yang berfungsi lelaki maka lelaki lah dia. Kalau berfungsi perempuan maka perempuanlah dia. Yang kedua, jika kedua-duanya berfungsi dan kita akan lihat kepada yang mana terlebih dahulu berfungsi. Sekiranya yang berfungsi lelaki, maka lelakilah dia. Dan begitulah sebaliknya. Dan yang ketiga, sekiranya kedua-duanya berfungsi dan mengeluarkan air secara serentak, kita akan lihat kepada kuantiti air tersebut. Sekiranya kuantiti banyak kepada lelaki, maka lelakilah dia. Dan sekiranya kesemua tadi tidak dapat menentukan lagi khunsa, menentukan lagi seseorang tersebut khunsa sama ada khunsa atau tidak, maka kita kategorikan sebagai khunsa muskil. Kita khunsa muskil kita perlu tunggu untuk beliau balik terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah khunsa dewasa. Khunsa dewasa kita akan lihat individu tersebut apa yang terzahir daripada badan individu tersebut. Contohnya, kalau seseorang itu lelaki, khunsa lelaki, maka dia akan mengeluarkan sifat-sifat lelaki. Sekiranya perempuan, dia akan mengeluarkan sifat-sifat perempuan, contohnya haid. Pandangan perubatan, terdapat 3 tahap dalam menentukan jantina seorang bayi. Tahap penentuan jantina bergantung pada keadaan tertentu. Tahap yang pertama ialah kromosom seks, iaitu penentuan jantina daripada tahap kromosom sama ada 46SS ataupun 46XY yang boleh dikenal pasti pada peringkat persenawaan ataupun fertilization. Untuk tahap kedua, gonadal seks, ia adalah dikawal oleh kehadiran atau ketiadaan testis determining factor. Manakala untuk tahap yang ketiga, phenotypic sex, ia dikenal pasti oleh penghasilan hormon tertentu oleh gonad. Kesimpulannya, isu perbincangan tentang
set saja satu benda yang panjang dan bukan benda yang mudah. Ia menggunakan perbincangan yang panjang dan terperinci. Tapi apa yang kita nak bincang hari ini ialah sandaran pada diri kita sekarang dulu. Perbincangan tentang ulama fiqh dan perbincangan tentang betul-betul perubatan zaman moden. Dan hari ini kita cenderung untuk memilih pendapat betul-betul moden kerana kita ada sandaran dan pindah yang lebih maju ke hadapan dan kena dengan zaman sekarang. Bukanlah kita mengenapikan pandangan ulama terdahulu, tapi kita ambil pendapat yang terkini. Dan zaman dulu mungkin lebih kurang kemudahan untuk dapat sumber yang lebih tepat. Jadi hari ini kita bersandar kepada ahli yang lebih mengenali tentang ilmu ini. Ayat tersebut fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Untuk mendalami dengan lebih terperinci serta merungkai persoalan-persoalan fikah perubatan, jangan lepaskan peluang untuk menghadiri kelas fikah perubatan yang dianjurkan oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Sains Kesihatan Malaysia Mesir di seluruh Mesir. Jumpa anda di sana.